Bab 4. Pemantapan Kesepadawan Nasional. Pertama sekali mari kita lihat pengenalan dalam pemantapan kesepadawan nasional ini. Kesepadawan nasional ialah suatu proses memantapkan lagi kesepadawan yang sudah ada di kalangan seluruh rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai latar belakang, agama bangsa, negeri dan sebagainya. Meskipun proses ini tidaklah mudah, tetapi memerlukan keterlibatan dan komitmen penuh dari semua lapisan rakyat demi mencapai matlamat negara. 3 lapisan perpaduan ialah yang pertama, perpaduan, kedua, kesepaduan, dan ketiga, penyatu paduan. Baiklah, pertama sekali, apa itu perpaduan dalam matlamat diidamkan? Perpaduan merupakan matlamat yang ingin dicapai oleh sebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai etnik, agama, adat lisan, latar geografi, ekonomi, politik, dan budaya. Lapisan perpaduan yang seterusnya yaitu kesepaduan. Meskipun terdapat halangan yang berbentuk defisit sosial yang terdapat di dalam masyarakat, untuk kesatuan yang tercipta kekal stabil, keinginan yang sama yaitu semangat bersepadu, itulah yang membuat kesatuan itu kekal, terpelihara. Lapisan perpaduan yang ketiga yaitu penyatu paduan. Penyatu paduan merupakan suatu proses yang berterusan di dalam mengendali, mengurus, dan menyelesaikan masalah defisit sosial melalui berbagai sarana, yaitu salah satunya melalui cara perundingan, penawaran, dan mediasi. Dengan adanya proses ini, matlamat penyatu paduan boleh dicapai. Detik perpaduan versus detik perbezaan. Bermaksud, boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Terdapat pelbagai suasana yang kita boleh ambil menunjukkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Contohnya, dari segi sukan, majlis perkahwinan, kesihatan, dan pelbagai jenis makanan. Detik perpaduan yang boleh dilihat di dalam masyarakat Malaysia khususnya, yang pertama adalah perkahwinan street wedding, yang mana perkahwinan diadakan di jalan raya ataupun di hadapan perumahan, di mana laluan atau lokasi perkahwinan itu diadakan di laluan orang ramai. Namun oleh kerana detik perpaduan yang wujud di kalangan rakyat Malaysia, yaitu saling bertolak ansur dalam perkara yang melibatkan antaranya perkahwinan, ini dapat difahami dan diterima oleh masyarakat setempat yang berbilang kaum dan budaya. Seterusnya, detik perpaduan di dalam aktiviti sukan juga turut menyumbang kepada perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Kita boleh melihat ahli sukan terkenal negara kita, yaitu Datuk Lee Chong Wei, yang mana ketika dia bertanding di pertandingan sukan badminton, seluruh rakyat Malaysia turut tanpa mengira bangsa, agama, dan status bersatu menyokong ahli sukan ini, dan ini sudah terbukti bahwa detik perpaduan melalui sukan juga sudah menyumbang ke arah penyatu paduan rakyat Malaysia. Detik perpaduan melalui kesihatan juga dapat menyumbang kepada perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Ini dapat dilihat ketika di pusat-pusat rawatan
seperti klinik dan hospital, di mana terlihat para perawat, dokter, dan juga pegawai kesehatan tetap merawat siapapun dan apapun agama, bangsa, dan status pesakit yang datang. Dan ini dapat disaksikan perpaduan turut terjadi di pusat-pusat kesehatan di negara kita. Detik perpaduan melalui makanan. Melalui makanan juga detik perpaduan dapat disemai karena berlainan kaum menyukai makanan yang disediakan oleh kaum yang lain. Sebagai contoh, pada bulan puasa bukan setakat orang Islam yang datang mencari makanan di bazar Ramadan, tetapi juga pelbagai kaum turut mengunjungi bazar Ramadan untuk mendapatkan beberapa maupun pelbagai jenis makanan daripada suku kaum yang lain maupun mereka yang beragama yang lain. Ini adalah contoh situasi di mana makanan turut menyatu padukan bangsa. Kita mengetahui melalui sejarah bahwa kesepaduan yang sudah tercapai di mana keadaan aman, stabil, makmur, dan sejahtera sudah kita perolehi, namun masih terdapat perbezaan di dalam bentuk defisit sosial kekal wujud di dalam sesebuah masyarakat. Dan kita perlu mengenal pasti defisit sosial itu terdapat di pelbagai ruang. Sebagai contoh, ethnicity, agama, politik, federalisme, kelas sosial, pendidikan, bahasa, media, dan juga banyak lagi. Dan inilah yang perlu kita selesaikan satu persatu, di mana ia bukan hanya memerlukan masa dan kesabaran, malah kerjasama pelbagai pihak dan juga perancangan yang teliti, pelaksanaan, serta tindakan yang berasaskan prinsip perundingan, mediasi, penawaran, dan lain-lain lagi. Konsep-konsep asas defisit sosial yang boleh membuatkan perpaduan yang ada rosak. Yang pertama, etnik, di mana terdapat ethnicity dan etnosentrisme. Dan yang kedua, ras, rasisme. Ketiga, prejudice, stereotype. Dan yang terakhir, diskriminasi. Etnik, kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. Konsep etnik membentuk konsep ethnicity dan etnosentrisme. Ethnicity merujuk kepada rasa, kekitaan, sesuatu kumpulan etnik tertentu. Hal ini berarti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas, yang menyatukan anggotanya dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Etnosentrisme pula merujuk kepada kepercayaan atau rasa bangga wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahwa budaya dan etnisiti mereka adalah lebih baik dan hebat daripada kelompok lain. Etnosentrisme juga membawa makna suatu perspektif yang melihat kelompok etnik lain menerusi lensa dan kaca mata etnik sendiri. Konsep asas
yang seterusnya adalah ras ataupun rasisme. Rasisme didefinisikan sebagai pandangan dan pemikiran dan juga kepercayaan yang buruk terhadap sesuatu kaum maupun kelompok yang diakui oleh sebuah kelompok terhadap kelompok yang lain. Dan rasisme ini terbagi kepada dua tahap, yaitu tahap individu dan juga tahap institusi. Rasisme sering digunakan untuk melihat ciri-ciri fisikal sesebuah rasis, bahkan tahap ekonomi dan tahap sosial juga sering digunakan di dalam rasisme. Dan yang paling berbahaya di dalam kedua tahap rasisme ini adalah tahap rasisme institusi, di mana kita boleh melihat di dalam sejarah 13 Mei kerusuhan kaum di Semenanjung Malaysia telah merosakkan perpaduan yang sudah terbina setelah sekian lama, dan bertitik tolak daripada kejadian itu pelbagai inisiatif usaha di dalam mengembalikan kembali perpaduan yang sudah rosak pada 13 Mei itu dengan pelbagai usaha. Dan kita dapat melihat sehingga kini banyak usaha dan termasuk usaha serius daripada kerajaan di mana terbinanya atau terciptanya indeks perpaduan yang dipanggil IPNAS juga menunjukkan betapa pentingnya perpaduan itu wujud di kalangan rakyat, khususnya rakyat Malaysia. Konsep asas yang seterusnya yaitu prejudis. Definisi prejudis ialah pandangan negatif mengenai ahli kelompok dan etnik yang lain yang dapat dilihat melalui pergaulan maupun yang tersimpan di dalam hati. Dan pandangan ini juga diwarisi dari generasi ke generasi seterusnya, walaupun pandangan itu tidak benar atau kurang tepat dan berat sebelah. Dan prejudis ini juga sering dapat dilihat apabila berlaku persaingan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain lagi. Dan yang terakhir, konsep-konsep asas yang boleh menyumbang kepada hancurnya perpaduan di dalam negara kita adalah diskriminasi. Diskriminasi didefinisikan sebagai pemikiran negatif terhadap individu maupun kelompok yang lain yang mempengaruhi cara seseorang maupun institusi itu bertindak. Dan diskriminasi wujud apabila prejudis dan stereotip wujud. Konsep asas yang seterusnya yang boleh merosakkan perpaduan antara kaum di Malaysia adalah stereotip. Definisi kepada stereotip adalah kenyataan umum yang negatif dan juga positif terhadap sesuatu kaum. Dan kita boleh lihat di dalam tajuk berita Astro Awani, di mana tajuk itu membidas stereotip yang mengatakan bahwa kaum Melayu adalah malas, Cina tamak, manakala India adalah pemabuk. Dan gambaran ini merupakan gambaran yang berlebih-lebih mengenai sesuatu kaum yang ditujukan kepada kaum yang lain. Dan pahaman stereotip juga menimbulkan perasaan yang negatif
dalam masyarakat, dan ini secara langsung membataskan interaksi antara kaum. IPNAS atau Indeks Perpaduan Nasional yang ditubuhkan pada 2018, yaitu selepas 50 tahun peristiwa 13 Mei. IPNAS ditubuhkan untuk menjadi pengukur nasional yang dapat menunjukkan suatu tahap perpaduan dalam kepelbagaian di kalangan rakyat Malaysia. Dan IPNAS juga dibangunkan untuk dan juga bersifat struktural, yaitu dengan 3 kata keramat: perpaduan, kesepaduan, dan penyatu paduan. Dan hasil penemuan utama IPNAS, di mana sebanyak 5.272 responden, 80% responden bersetuju bahwa kita telah mencapai pembangunan ekonomi. Dan juga 80% responden risau masa depan pendidikan untuk generasi akan datang. Dan 70% responden bersetuju percaya bahwa rakyat Malaysia mempunyai literasi politik tinggi dan menggunakan undi untuk membawa perubahan politik. Dan 90% responden bersetuju mereka gembira dengan detik-detik perpaduan. 90% responden bersetuju membina tapak integrasi sangat penting dan bermanfaat.